Saya rasa memang offside lah kot. Tetapi diberikan. Of course lah offside. Offside. 100%. Dah terang-terang offside. Pengadil mengesahkan gol. Bila fans bola sepak kata pengadil sebenarnya yang membunuh momentum perlawanan, semangat melawan pemain-pemain. Pentadbir bola sepak tak boleh terima kritikan-kritikan ni. Tapi ternyata Liga Malaysia pada aku menghadapi masalah yang sangat kritikal dalam pengadilan bola sepak Malaysia. So, Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Perlawanan Liga Super ke-19 setiap minggu akan ada kontroversi, akan ada isu-isu panas, terutama antara game Perak dengan Penang, yang mana Perak mengesahkan kemenangan 3-1. Dan salah satunya gol kontroversi, dan yang tak sedapnya, gol yang disahkan pengadil Hasrul Muhammad Amir ni, dia bergantung harap dengan linesman, pengadil pembantu dia di tepi padang. Malahan pengadil di tepi padang pun tak melihat pemain Korea ni dah berada dalam kedudukan offside. Bayangkanlah pemain Korea ni sendiri, lepas dia saja shooting bola tu, dia mengambil masa beberapa second untuk menunggu pengesahan daripada pengadil. Sebab dia tahu, sebagai pemain pun dia tahu dia berada dalam kedudukan offside. Tetapi bila pengadil Hasrul Muhammad Amir mengesahkan melalui keputusan daripada linesman, itu yang mengecewakan ramai pihak, termasuk penyokong-penyokong daripada Penang FC. Sedangkan ketika itu Penang FC baru comeback dengan jaringan gol pertama untuk mencari gol penyamaan. Minit ke-74 Penang jaringkan gol. Kita dah nampak yang momentum game ni akan kembali meningkat sebab Penang dah hampir untuk menyamakan kedudukan. Yang menjadi pertikaian aku, di mana pandangan pengadil di tengah padang. Adakah pengadil di tengah padang hanya memandang kepada linesman di tepi padang? Agak mustahil padaku kalau pengadil ni sendiri pun tidak melihat langsung situasi pemain Korea tu, tapi sekurang-kurangnya pengadil di tepi padang ni akan melihat situasi tu. Akhirnya gol ni disahkan dengan cukup kontroversi dan juga membunuh momentum perlawanan antara Perak dengan Penang, dan juga membunuhlah sebenarnya semangat berlawan daripada pemain-pemain Penang FC. Ini yang aku banyak cakap sebelum ni. Berlaku sebelum ni game-game Liga Super yang lepas, pengadil di Malaysia ni ada satu masalah yang sangat kritikal. Dia hanya tahu untuk menjatuhkan hukuman dan dia tidak melihat aspek-aspek lain, macam mana nak mengawal perlawanan tu supaya momentum game tu lebih baik, dan dia tidak melihat aspek menjaga mood pemain-pemain, mood penyokong-penyokong yang menonton. Amatur punya pengadil pun rasa pun dia akan tahu itu adalah dalam kedudukan offside. Bagaimana pengadil-pengadil yang buta knowledge ni macam ni boleh berada dalam saingan Liga Malaysia. Liga Malaysia aku rasa mempunyai masalah yang sangat kritikal dalam isu pengadilan ni. Bukan pertama kali tetapi berulang kali pengadil-pengadil melakukan kesalahan yang sangat ketara. Dengan kebangkitan Perak menang 3-1, aku rasa menyemarakkan semangat untuk pemain-pemain Perak, akan menarik balik minat-minat penyokong-penyokong terutama Perak FC untuk hadir beramai-ramai ke stadium. Okey, untuk game Perak FC kita tutup kerana gol kontroversi tu kita serahkan kepada pihak pengadilan daripada FAM, kerana jawatan kuasa tertentu pengadil akan mengambil tindakan yang sepatutnya kepada pengadil seteruk ini. Aku rasa tak patut berada dalam saingan Liga Malaysia. Okey, bagi perlawanan antara Sabah dan juga JDT di Stadium Likas dengan jaringan besar 5-1, tetapi gol-gol yang dijaringkan antara pemain Sabah dan juga pemain-pemain JDT pada malam tu sangat mengasyikkan. Kerana gol-gol bertaraf world class, gol-gol macam kita cakap game plan gol, shooting daripada luar kotak penalti, gol yang sangat mengasyikkan, jaringan daripada Juan Muniz, dan seterusnya jaringan daripada Heberty yang membawa bola di bahagian tengah sehingga di luar kotak penalti membuat shooting sangat world class gol. Ada juga berlaku gol kontroversi sewaktu JDT mendapat penalti. Apabila pemain JDT dijatuhkan, itu juga menjadi pertikaian antara perusahaan Sabah dan penyokong-penyokong Sabah yang mengatakan gol itu ke penalti itu tak sepatutnya diberikan. Tetapi aku heran dalam masa yang sama, gol yang sangat kontroversi adalah gol antara Perak dengan Penang. Tetapi yang menjadi hangat di media sosial, menjadi perbualan gol penalti antara Sabah dengan JDT. Tapi biasalah di Liga Malaysia ni sebenarnya, apabila membabitkan pemain JDT, membaikkan pasukan JDT, perkara tu akan jadi lagi panas sampai terlupa isu-isu lain. Ini adalah lumrah dalam Liga Malaysia sekarang apabila berkait JDT saja. Okey, berbalik kepada gol yang aku rasa gol pilihan aku, gol yang sangat tinggi nilai dia, iaitu di antara Heberty dan juga Besson. Sangat bersahajalah, sangat bersahaja, ibarat dalam training, game plan yang sangat baik dengan tiki taka 1-2 di hadapan penalty box. Ibarat kedua-dua player ni sudah lama bersama, dan Heberty juga cepat adapt segala taktikal daripada coach Tano Solari, dan juga cepat menyesuaikan diri dengan pemain-pemain yang lain, sehingga kan terhasilnya gol yang sangat tinggi nilainya pada aku antara
antara Havertz dan juga Baxter sehingga menjaringkan gol. Ini bermakna dengan kemenangan JDT 5-1 kepada Sabah ni sebenarnya membuatkan JDT terus gah di tangga liga. Dah semestinya hanya beberapa perlawanan, 2 atau 3 perlawanan lagi JDT akan disahkan dan ditabalkan sebagai juara liga, walaupun liga masih ada perlawanan yang lain. Tetapi antara tempat kedua sehingga kelima pada aku, antara Selangor, Kedah, Sabah dan juga Seri Pahang serta Terengganu, 5 pasukan ni bersaing untuk mendapatkan top 2 dengan mata yang sangat rapat, mendapatkan tempat terbaik dalam liga, kerana hanya satu slot AFC ditawarkan kepada kelab Liga Malaysia ni, iaitu di tempat kedua liga, dan itu disebabkan Selangor, Kedah, Seri Pahang, Sabah dan juga Terengganu bersaing hebat. Perlawanan seterusnya ni akan menjadi perlawanan yang sangat baik, persaingan yang lebih sihat, persaingan yang lebih kuat antara kelab-kelab yang berada di tangga kedua hingga ke-6 ni, berbanding di tangga pertama. Dah boleh reserve lah sebenarnya untuk JDT. Aku rasa secara realistiknya JDT akan ditabarkan juara liga kali ke-10. Itu kita boleh nafikan, itu adalah realistik. Dan tangga kedua hingga ke-5 akan melihat kepada sehingga habis persaingan liga ni baru kita dapat mengenal pasti siapa kelab mana yang akan duduk di tangga kedua dan ke-6. Banyak perlawanan-perlawanan Liga Malaysia pada tahun ni sangat kontroversi, rencah dan juga asam garam bola sepak Malaysia, dan isu-isu panas pada minggu Liga Super ke-19 guys. Okey, jumpa lagi video akan datang. Assalamualaikum, bye bye.